Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata, PAS ni dah nak jadi parti derhaka ke, kata mereka. Ada yang netizen yang bertanya kepada saya, message kepada saya. Mereka kata apa nak jadi dengan PAS. Mereka cuba memberitahu saya, ada juga yang cuba memberitahu PAS ini dah jadi parti derhaka kah, kata mereka. Ada juga yang mengatakan kepada saya, Nazilin, apa pendapat anda tentang parti PAS pada masa hadapan? Adakah mereka akan dapat bertahan, kata mereka. Soalan itu dijawab oleh saya dengan mudah. Parti PAS terpulang pada anda. Anda nak menilai mereka berdasarkan sudut mana, di mana anda duduk, di mana anda berdiri, dan apa isunya, apa case-nya, itulah keputusannya. Dan kalau anda tanya masa depan PAS, saya fikir PAS akan mula mengalami dia akan mengalami penurunan sedikit, tapi tidak akan hilang selamanya. PAS akan dapat bertahan, tetapi akan kehilangan beberapa pengaruh dan kerusi. Terutamanya, ada penganalisis politik mengatakan PAS sekarang ini sedang mempunyai liability yang sangat besar akibat daripada keculuparan mulut Sanusi Maknor, yaitu Menteri Besar Kedah. Mereka kata, kenapa PAS ni cuba nak mempertahankan Sanusi? Itu sebabnya netizen kata, PAS ni dah derhaka kah, kata mereka. PAS ni dah menjadi parti derhaka kah, kata mereka. Apabila hari ini daripada Malaysia Kini dipetik sebagai berkata, PAS Kedah mempertahankan Sanusi dengan mengatakan Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Jadi itu kata netizen, adakah PAS ini dah menjadi parti yang sudah buta, parti yang telah pekak telinga, parti yang telah keras hati, sehingga perbuatan Sanusi dalam ucapan baru-baru ini pun dilihat oleh PAS sebagai sesuatu yang hampir-hampir mungkin tak bersalah. Sehingga mereka kata Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Walaupun netizen ramai, hampir keseluruhan netizen membuat andaian bahawa apa yang diucapkan oleh Sanusi itu memang salah. PAS Kedah mengambil maklum Menteri Besar sementara Muhammad Sanusi Maknor akan dihadapkan ke mahkamah pagi ini, iaitu Selasa. Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya berharap ahli parti itu memperbanyakkan doa serta munajat agar Sanusi berada dalam keadaan lindungan Allah, juga mendapat keadilan yang selayaknya sepanjang proses undang-undang dilaksanakan. PAS Kedah berpegang pada prinsip innocent until proven guilty, iaitu seseorang yang dihadapkan ke mahkamah tidak boleh lagi dianggap bersalah sehingga terbukti sebaliknya, kata beliau. Namun demikian, anda harus tahu para pemimpin sekalian, walaupun mahkamah belum buat apa-apa keputusan, rakyat juga berhak mengambil keputusan sama ada masih memilih pemimpin tersebut sebagai pemimpin ataupun sudah tidak percaya dengan pemimpin itu lagi kerana kesilapan mereka sendiri. Saudara, memang ada mahkamah yang bertunjukkan mahkamah sebenar, tapi harus diingat, di luar sini masih ada mahkamah yang dipanggil mahkamah netizen, yang mana kuasa netizen itu bukan menjatuhkan hukuman yang seperti dibuat oleh mahkamah biasa, tetapi menjatuhkan hukuman dalam bentuk undi dan juga kepercayaan. Justru dalam situasi dihadapi Muhammad Sanusi, kata PAS Kedah sentiasa mendoakan yang terbaik untuk beliau dan mengharapkan proses perundangan akan dilaksanakan secara adil, berpegang teguh pada prinsip keadilan mengikut undang-undang, serta bebas dari sebarang cengkaman atau pengaruh politik. Inilah apabila orang mereka yang didakwa, mereka kata itu pengaruh politik. Tetapi mereka tidak tanya pula kenapa Sanusi ucap seperti itu. PAS Kedah mengharapkan untuk semua ahli serta penyokong PAS bertenang, tidak dipengaruhi emosi dan sentiasa patuh pada undang-undang negara. Yang ini betul, ini tepat. Saya setuju dengan perkara ini. Tapi saya juga berharap PAS Kedah dapat menasihati Sanusi supaya Sanusi lebih berhati-hati dan tidak lagi celupan mulut. Terdahulu, Sanusi berkata dia masih belum menerima notis pendakwaan mahkamah sebagaimana dilaporkan. Namun pagi ini kita semua digemparkan pada pukul 3 pagi hari ini dilaporkan dalam Sinar Premium, katanya Sanusi sudah ditahan oleh JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah
Polis Jabatan Siasatan Jenayah telah pun menahan Sanusi di sebuah hotel di tingkat 33E untuk dibawa ke Mahkamah Session di Selayang untuk menghadapi pertuduhan. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya PN itu dipercayai berkaitan kenyataan yang didakwa menghina institusi Kesultanan Selangor dengan memilih menteri besarnya. Ini berdasarkan penyenaraian kes yang akan dibicarakan di Mahkamah Session Selayang pada pukul 9 pagi hari ini. Manakala sumber mengesahkan bahwa polis telah menyelesaikan siasatan mereka terhadap pemimpin PAS itu. Menurut penyenaraian mahkamah, seorang dengan nama Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur akan didakwa di hadapan Hakim Mahkamah Session Osman Effendi Muhammad Saleh dan Nur Rajia Madzin masing-masing di Mahkamah Session 1 dan 2 Selayang. Dokumen itu tersedia untuk orang ramai di laman web Badan Kehakiman, tidak menyatakan butiran mengenai pertuduhan atau jenis kes terhadap Sanusi. Saudara-saudara sekalian, itu satu pendedahan dan satu berita yang kita terima. Persoalan besar kembali semula kepada persoalan netizen. Kata mereka, PAS ni dah jadi parti derhaka ke, kata mereka, apabila PAS Kedah mempertahankan Sanusi dengan mengatakan Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan, keputusan mahkamah yang mengejutkan kita semua berkaitan dengan isu kes hasutan membabitkan Sanusi Mat Nur apabila beliau didakwa menghina Sultan Selangor. Hari ini Sanusi dinyatakan di dalam pertuduhan ini bakal berhadapan dengan satu akta, iaitu pertuduhan terhadap Menteri Besar Kedah itu di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1/E Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Itu sebabnya netizen mengatakan bahawa ada juga yang bertanya mengapa hanya 3 tahun, kerana pada pendapat netizen perbuatan menghasut terutamanya menghina sultan atau raja-raja adalah satu tindakan penderhakaan yang menurut mereka kalau ikut undang-undang sejarah Melayu ataupun sejarah Kesultanan Melayu, penderhakaan hukumannya itu jauh lebih berat berbanding dengan RM5,000 atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun, kata mereka. Namun demikian, kita akur dengan keputusan mahkamah yang hanya memperuntukkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1/E Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sanusi Nur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atau atas dua pertuduhan membuat kenyataan hasutan terhadap raja. Sanusi didakwa melakukan kesalahan itu di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara Gombak, Selangor pada 11 Januari lalu. Pendakwaan dilakukan Peguam Cara Negara Ahmad Tariruddin Saleh, manakala Sanusi diwakili Peguam Syahrudin Ali. Bagi pertuduhan pertama, Hakim Nur Rajia Madzin membenarkan Sanusi diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 4 Oktober ini untuk sebutan semula kes. Di Mahkamah Berasingan, Sanusi mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan kedua membuat kenyataan dianggap menghasut yang mempunyai kecenderungan membabitkan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Hakim Osman Effendi Saleh membenarkan ikat jamin RM5,000 dan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada Oktober ini. Kedua-dua hakim melaksanakan perintah larangan bersuara ke atas Sanusi bagi menghalangnya membuat sebarang komen berhubung kes itu. Jadi saudara-saudara sekalian, netizen mula mempersoalkan sejauh mana Sanusi dapat menahan mulut dan tangan beliau untuk memberikan komen berkaitan dengan kes ini. Mereka bertanya, adakah Sanusi akan dapat mengawal, mengontrol, mengekang mulut beliau untuk berkata-kata? Kerana kata mereka,
Sanusi telah berkata tanpa berfikir panjang sebelum mengatakannya. Itu sebabnya beliau telah didakwa hari ini. Selain daripada itu, mereka juga mengatakan, kita perhatikan adakah Sanusi akan menulis dalam media sosial berkaitan dengan isu ini, kata mereka. Kerana sekiranya Sanusi berkata atau bercakap tentang isu ini, sama ada secara tertutup atau tidak, masuk media sosial atau tidak, jika ianya didapati dia berbuat demikian, ianya dianggap sebagai menghina mahkamah. Jadi harap-harap nanti Sanusi tidaklah sehingga menghina mahkamah. Cukuplah dengan dakwaan beliau menghina Sultan Selangor ataupun dengan dakwaan hasutan ini, supaya jangan sampai Sanusi akan dikenakan lagi tindakan yang selainnya. Oleh sebab itu hari ini Sanusi mengaku tak salah buat kenyataan hasutan terhadap raja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah benar Sanusi akan terlepas hukuman RM5.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun ini? Ataukah Sanusi akan tetap berhadapan dengan penjara tidak lebih 3 tahun ini? Daripada Anda saja, ikuti terus ulasan selepas ini.